Halo, kembali lagi bersama dengan saya Edi Junaidi langsung daripada Kompleks Karangcraft Section 15 Shah Alam sempena dengan ulang tahun pertama Sinaplas berseri dah hari ini kita bersiaran secara langsung live ya daripada pagi sampailah ke malam nanti insya-Allah non-stop untuk anda semua dengan pelbagai pengisian yang menarik dengan jemputan-jemputan yang hebat dan juga hadiah yang best termasuklah wang tunai dan tadi dah ada pun yang dapat iPhone 12 untunglah. Alright. Jadi kepada anda, terima kasih kerana terus sudi setia bersama dengan kami dan pastikan anda terus kekal melekat. Tak kisah depan smartphone ke, depan smart TV ke, depan laptop dan sebagainya. Sebabnya sekarang ni kita nak lanjutkan pengisian kita pada petang ini. Contohnya kalau daripada pagi tadi kita dah ada soal jawab netizen edisi agama permulaannya. Kemudian kita pergi pula ke sihat cantik. Lepas tu ada pula rahsia rumah tangga. Dan kemudian kita ada borak bibir merah. Lepas tu kita ada pula episod ataupun siri pertama apa nama The Story of bersama dengan Pak Neil. Dan sekarang ini adalah sesi soal jawab netizen edisi medik. Macam biasalah anda boleh ajukan sebarang soalan berkaitan dengan isu kesihatan dan sebagainya ya kepada kami menerusi ruangan FB live kami dan pastikan terlebih dahulu anda dah share kita punya live ini supaya ramai yang masuk lebih meriah kita punya sesi pada petang ini dan banyak hadiah kami akan berikan kepada anda. Selain daripada share live kita, tag juga kawan-kawan yang mungkin macam perlu tahu pasal isu kesihatan. Sebabnya insya-Allah kita nak jawab persoalan anda. Bukan saya yang jawab, sebaliknya kita ada bersama dengan kita di studio pada petang yang cukup berbahagia ini. Kita ada Doktor Perubatan Dr. Arisman Wenge Abdul Rahman. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sehat. Malu-malu doktor kita. Doktor orang Sabah Betul. Apa khabar bah? Betul Khabar ke baik. cerita doktor? Betul betul. Betul lulus dah doktor. Okey, jadi Dr. Arisman hari ini bersama kita untuk SJN edisi medik di mana anda boleh ajukan sebarang soalan. Tetapi sebelum itu doktor, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan yang lain ataupun sebelum kita terima soalan daripada penonton kita doktor, saya bila dengar saja kita akan ada sesi live soal jawab edisi medik ini, saya nak tanya tentang isu kita sekarang doktor. Dalam tempoh PKP semenjak pandemik COVID-19 melanda dunia dan Malaysia khususnya, ramai yang stres doktor. Jadi hypertension dan sebagainya. So jadi boleh tak doktor terangkan tentang isu tu doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sinar Plus menjemput saya dalam sisi soal jawab netizen medik ni. Okey, berkenaan dengan sekarang waktu PKP kita dengan pelbagai SOP yang kita kena perlu patuhi. Stres, yes, di kalangan semua terutamanya saya sendirilah, wakil kepada frontliner, tugas kesihatan, polis-polis kita, kita punya cikgu-cikgu mungkin sekarang lebih stres berbanding dengan yang Betul, besebelum ni betul kerana doktor. Ya. hari ni dah buka sekolah. Ya. So untuk kita kontrol, kita kawal kita punya stres di semasa pandemik COVID ini yang masih belum berakhir, dan insya-Allah sekarang kita sedang dalam pengagihan vaksin, insya-Allah yang akan boleh melandaikan kita punya lekuk graf COVID-19 dalam negara kita. Uh, Kita sarankan kita terus amalkan gaya hidup yang sihatlah, pemakanan yang sihat, jangan stres. Kita masih boleh berjumpa dengan kawan tapi kena jaga SOP ya. Kita kena pakai face mask, pelitup muka, jaga jarak 1 meter, balik rumah ataupun selepas kita berjumpa dengan orang, kita amalkan cuci tangan dengan hand sanitizer. So ini SOP yang basic yang dalam 1 tahun yang kita dah buat. InsyaAllah kemungkinan kalau kita patuhi insyaAllah kita tak akan jadi stres pula kalau nak keluar rumah, okey? Okey, itu dia orang kata pembukaan kita adalah berkenaan dengan bagaimana kita perlu menangani stres. Sebentar lagi kita akan bincangkan lebih lanjut doktor insya-Allah. Alright, jadi kepada anda saya ada soalan untuk doktor terlebih dahulu. Soalan ini kita dah pun terima daripada pembaca ataupun pengikut setia Sinar Plus kita doktor lebih awal. Mhm. Okey, dia tanya begini. Doktor, saya kerap pening-pening dan seakan-akan gagal mengawal keseimbangan badan setiap kali berada di bawah pancaran cahaya matahari. Agaknya bila setiap kali kena matahari macam Hmm. pening. Tak tahulah puteri lilin ke bagaimana. Lepas tu adakah ini petanda yang tidak baik doktor? Adakah saya sedang berdepan dengan masalah vertigo sedangkan umur saya baru 30 tahun? Bagaimana tu doktor? Okey, Ha ah. okey, gejala atau tanda yang dia sebutkan ni, salah satu daripada vertigo punya ni
gejala atau tanda. Saya rasa sebelum kita ke arah ke penyakit vertigo ni, banyak penyakit lain lagi yang kita kena ingatlah selain daripada penyebab yang boleh mengganggu keseimbangan badan, mengganggu kita pening kepala, pusing. Contohnya seperti migraine pun akan memberi gejala atau tanda yang lebih kurang sama. Sakit kepala seperti cluster headache, tension headache pun akan beri gejala atau tanda yang sama. Ataupun bila macam kes yang Puan ni, dia berada di bawah sinaran matahari, cuaca yang panas, terik dan baru dia develop tanda-tanda sebegini, kemungkinan besar boleh jadi salah satu daripada penyakit kita panggil heat stroke. So kalau heat stroke ni yang jenis macam ni lah, dia Mhm. suhu badan meningkat terlampau tinggi 40 degrees, lepas tu dia ada gangguan sedikit macam pening kepala, rasa nak pengsan, rasa lemah, rasa nak tertidur, uh, flush skin, merah muka, jantung debar-debar. Ini semua kes yang lebih bahaya. Kita sarankan untuk jika berlaku tanda-tanda seperti ini atau yang kita panggil sebagai heat stroke, terus pergi ke Jabatan Kecemasan. Mhm. Untuk yang vertigo, kalau kita tengok vertigo ni dia dia lebih, kalau kita tanya, kalau pesakit jumpa dengan kita, kita akan tanya lebih lagi. Contohnya dia, pening, jenis pusing dia tu jenis yang kepala, dia rasa diri dia berputar ataupun Mhm. sekeliling dia berputar. Lepas tu ada disertai dengan mual muntah, hilang keseimbangan badan, sakit kepala, mata jadi kabur sedikit. So ini tanda-tanda vertigo. Tapi kita kena faham kalau vertigo ni dia ada 2 punca Mhm. utama. Satu kita selalu kita cuba try untuk klasifikasikan ini peripheral ataupun central. Contoh peripheral ni yang kebanyakannya sebenarnya puncanya daripada dalam telinga kita sendiri Mhm. Sebab kita ada satu organ tu dia akan mengawal keseimbangan badan kita. Okey, Okey. contohnya penyakit BPPV, Meniere's disease. Kalau central pula yang ini yang kita risau sedikit sebab central ni dia melibatkan kita kepada kita punya otak brainstem atau kita panggil cerebellum lah. Sama juga dia mengawal kita punya keseimbangan badan. Jika terjadi tanda-tanda seperti ini, paling kita risau hilang keseimbangan badan, muntah-muntah yang sangat teruk, sakit kepala yang sangat teruk, nak berjalan sedikit pun tak boleh. Kita akan risau stroke dahulu, okey? Kita sarankan terus pergi berjumpa dengan doktor di klinik ataupun terus pergi ke Jabatan Kecemasan. Kita kena ambil tekanan darah, okey? Kita kena kalau perlu pemantauan dalam beberapa jam kita nampak dia punya keadaan tanda dia makin teruk, so kita sarankan untuk buat scan kepala. So untuk vertigo, untuk nasihat kita untuk orang yang ada penyakit-penyakit seperti vertigo ataupun dia dah jumpa doktor dan doktor dah sahkan dia ada vertigo, satu doktor akan berikan ubat, okey. Jika dia gejala dan tanda semakin bagus, so dengan ubat kemungkinan besar tak ada masalah. Mhm. Tapi jika berterusan, berulang, doktor akan sarankan untuk pergi ke fisioterapi. Okey, ada beberapa senaman yang dia perlu lakukan untuk pesakit-pesakit vertigo dan perlu rujukan ke pakar ENT. Okey. Ini saranan kita lah untuk yang Okey. kes puan tadi. Okey, sebutannya vertigo ya doktor? Medical yes, kita Oh selalu sebut betul. vertigo. Nampak tak kita bukan budak medik sebut vertigo. Bahasa Melayu vertigo Okey, lah. masuk selamat kita betul. Okey, doktor tapi tadi dia kata, adakah ini masalah vertigo, nampak tak medik sikit, walaupun umur dia baru 30 tahun. Maksudnya adakah vertigo ini adalah untuk mereka yang usianya dah lanjut ke ataupun tak ada peringkat Oh, umur dia tertentu? semakin meningkat usia, semakin meningkat risiko terjadinya Ha, vertigo. ha, 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 So ha. tak semestinya umur 20 tahun tak ada vertigo. Heeh. Tapi semakin meningkat usia, umur 60, 50 tahun, warga emas kita mungkin akan nampak lebih lebih banyak lagi. Okey, mujurlah saya baru 21 tahun doktor. Muda lagi. Doktor macam menjaga aku. Okey, doktor, ini pula soalan yang kedua. Doktor, saya menghadapi masalah insomnia yang teruk. Apa hal pula Oh, ni? Dalam sehari kadang-kadang saya boleh tidur dalam 2 jam je doktor. Itu pun pada waktu siang. Iaitu waktu bekerja lah. Tidur waktu bekerja pula doktor. Lepas tu saya risau lihat masalah ini. Untuk pengetahuan doktor, ia berlaku sejak saya mula menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Sekarang ni saya dah 6 bulan bekerja. Apa nasihat doktor untuk saya atasi masalah ini? Dia baru dapat kerja doktor, tiba-tiba insomnia pula. Macam mana doktor? okey, insomnia, untuk sakit atau individu yang mengalami insomnia, sebenarnya kami sendiri doktor pun kerap juga mengalami insomnia ya. Maksud dia kalau kita tengok definisi pada insomnia, dia masalah pada dia susah nak tidur dia dah baring dekat katil tapi dia susah nak
tidur, dan bila dia tidur, kualiti tidur tu tak ada. Maksud dia tidur walaupun 1-2 jam ataupun 5 jam ke, tapi bila dia bangun dia rasa macam tak puas, masih penat. Okey, lepas tu bila dia dah terjaga pula, dia susah nak tidur balik. Okey, so kita tak boleh bergantung kepada berapa jam dia tidur dan baru kita katakan ini insomnia. Sebenarnya tak ada definisi begitu. So insomnia lebih kepada subjektif lah. Okey, kita pergi general dulu. Insomnia ni kita boleh klasifikasikan kepada 3 insomnia jenis yang sementara. Insomnia sementara ni bermaksud dia cuma berlaku beberapa hari sahaja. Contohnya kes seperti orang yang nak ambil exam, peperiksaan, mungkin orang yang nak pergi melancong, travel, pergi hotel sana sini, agak penat, banyak aktiviti dia buat, so dia susah nak tidur sedikit. So dia cuma berlaku sementara saja, dan tanpa ubat, tanpa kaunseling, jumpa dengan doktor, biasanya dia akan hilang. Macam nak pergi dating juga doktor, nervous nak pergi dating. Insomnia juga. Lebih kurang lah. Okey. Dan ada satu insomnia kita panggil jangka pendek, yang berlaku beberapa hari hingga 3 minggu maksimum dia. Okey, insomnia jenis jangka pendek ni dia lebih kepada jenis yang stres ataupun ada berlaku trauma, contohnya seperti ada berlaku kes kematian ahli keluarga dalam beberapa hari, so dia tak boleh nak tidur bagus, ataupun berlaku kes penceraian, ataupun paling kerap kemungkinan besar berlaku pada waktu PKP tahun lepas, diberhentikan kerja. Ramai orang mengalami insomnia begini. Dan jika kita tidak rawat insomnia jangka pendek ini yang berlanjutan sehingga 3 minggu, dia boleh ke arah ke insomnia kita panggil kronik, insomnia kronik yang berlanjutan berbulan-bulan hingga ke tahun. Okey, insomnia kronik yang kita nak highlight dekat sini, kemungkinan pesakit-pesakit yang mengalami insomnia kronik, kita risau boleh jadi disebabkan oleh mental disorder, maksudnya psychological lah. Contohnya seperti pesakit yang depression, anxiety ataupun stres, mereka akan mengalami ada gejala-gejala insomnia. Yang kedua boleh jadi disebabkan oleh faktor ubat. Okey, ubat-ubatan yang mereka ambil, contohnya boleh jadi ubat tekanan darah tinggi, beta blocker misalnya. Kemudian ada juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Contohnya insomnia jenis yang pesakit asma, dia selalu dapat serangan waktu malam, jadi dia susah nak tidur. Pesakit kanser yang chronic pain, dan juga pesakit yang kebanyakannya orang juga sekarang terlalu banyak makan sebelum tidur dan dia mengalami gejala heartburn atau kita panggil GERD lah. Dia reflux, dia susah nak tidur. Kalau dia baring mendatar, dia susah nak tidur, makanan macam nak keluar. Dia susah nak dapat tidur yang kualiti dan nak fall and sleep tu dia susah sedikit. So yang kita panggil insomnia. So untuk kes yang macam Encik dalam soalan ni, waktu kerja baru dia dapat tidur, kita kena tahu juga apa pekerjaan dia. Kemudian kalau benda ni berterusan, dia termasuk dalam kategori yang kita panggil insomnia kronik yang berbulan-bulan, terpaksa pergi jumpa dengan doktor lah. Dia kena pergi counselling dengan doktor. Kita tak sarankan untuk kes pesakit ini, individu ini untuk pergi mengambil ubat tidur, tanpa counselling dengan doktor. Ini sebenarnya satu rawatan yang salah, sebab dia dah masuk dalam insomnia kronik, dan bila kita tahu insomnia kronik ni kemungkinan besar dia ada penyebab sebelumnya. Boleh jadi yang disebabkan oleh kita tak rawat pada insomnia jangka pendek yang sebelum ni. So selain daripada tu, apa yang dia boleh buat, still terus aktif, maksudnya waktu petang bersukan, jangan tidur petang, Okey, betul. waktu malam, ni kebanyakannya orang lah, saya sendiri pun sama juga. Kadang-kadang bila kita nak tidur, kita tengok handphone dulu, atau main dengan tablet, komputer, tengok YouTube. Betul. Susah lah nak tidur. Betul. Sudah-sudahlah 3 pagi dah doktor. Betul. Saya selalu. Lepas tu dia fitnah pula kata insomnia puncanya. Padahal dia melayar YouTube dan sebagainya. Betul. Ini kadang-kadang kita tak perasan benda ni, tapi inilah salah satu punca dia, lifestyle kita sendiri. Betul. Okey doktor, kita tengok dah ramai juga yang bagi soalan dekat FB Live kita ni doktor. Okey, saya ambil yang pertama. Daripada Muhammad Ali Abdullah. Okey, katanya apa soalannya? Doktor, betul ke cuka apple mampu mengubati penyakit gout dan gastrik? Cuka Apple cider vinegar. Yes, gastric, yes, boleh. Boleh jadi. Tapi untuk gout, saya honestly saya sendiri pun tak tahu. Saya tak boleh nak cakap lepas you ambil cuka apple ni, and then gout you akan okay. Dan kita tahu etiologi ataupun penyebab gout ni disebabkan oleh uric acid yang terlampau tinggi dalam kita punya badan, dalam darah, kemudian dia deposit pada kita punya sendi-sendi.
So, untuk amalkan beberapa makanan ataupun ubatan rawatan yang selain daripada ubat doktor beri, Ha. sebaiknya konsult dengan doktor dahulu, okey. Betul. Ha. Dapatkan rawatan yang tepat untuk gout dan kalau memang rasa macam tak cukup lagi ya, dia rasa macam dia suka untuk dapatkan ambil suplemen daripada luar ataupun dia nak cuba traditional punya medicine, boleh. Mhm. Tapi banyak pantang larang lagi yang perlu dia ambil Mhm. selain daripada you nak ambil satu makanan yang baru. Iya. Okey, kena elakkanlah untuk orang yang gout ni kita kena elakkan seafood Seafood. yang banyak ya protein-protein uric Mhm. acid ni, Mhm. kacang-kacang semua ni kena elakkan juga. So Mhm. untuk yang penyakit gastritis pun sama juga. Kalau orang yang ada penyakit gastritis kita try untuk elakkan minuman-minuman yang bergas, masam-masam, Mhm. berminyak, ini semua kena Ya. elakkan lah. Betul sebabnya doktor kadang-kadang isu masyarakat kita sekarang ni, diorang lebih percaya pada doktor Google berbanding doktor dekat klinik, dekat hospital. Itulah masalah juga. Betul, hati-hati semua ya. Okey, kemudian kita juga ada SN Faizah Muda katanya doktor pula petang ni ya. Seronoknya hari ni. Betul, seronok kita hari ni. Sofia Zain. Okey, soalan untuk doktor. Doktor, apa beza sinus dan resdung? Macam mana kita nak kena pasti sama ada kita menghadapi sinus atau rendung? Rendung pun boleh, resdung ke rendang. Resdung, bila sering bersin di awal pagi dan sensitif dengan habuk. Dia tanya apa beza sinus dan resdung. Betul, dia kata macam mana nak kena pasti dia ni ada resdung ke ada sinus ke? Okey, alright ya. Soalan ni pun even pakar ENT pakar bahagian hidung tekak telinga ni, nak kata sinus ni adalah resdung ataupun ada satu lagi penyakit lain yang common juga allergic rhinitis Mhm. pun resdung, boleh jadi yes. Sebab kita untuk bahasa public kadang-kadang kita susah nak cakap, "Oh ini bukan resdung puan, ini adalah rhinitis, allergic Mhm. rhinitis, ini adalah sinus." Tapi bila pesakit datang dengan kita dia cakap, "Oh dia sebelum ni dia pernah kena penyakit resdung." Kita dah faham, kita main dengan dua benda ni. Boleh jadi Ha. ini allergic rhinitis Mhm. ataupun boleh jadi ini adalah sinusitis. So dia punya nak bezakan agak susah sebab gejala dia lebih kurang sama. Mhm. Dan kadang-kadang dia punya penyebab pemicu dia tu lebih kurang sama juga. Okey, Mhm. terutama allergic rhinitis yang jenis alahan, allergic Mhm. kan, alahan. Mhm. Dia boleh dapat pada waktu pagi, waktu malam, terdapat dia expose dengan habuk, udara sejuk, okey, minuman ataupun makanan yang dia alahan, dia boleh develop jenis gejala selesema, bersin. Ini semua dia punya gejala untuk penyakit atau bahasa pasar kita bahasa public kita boleh katakan resdung lah. Mhm. Dari segi dia punya etiologi, sinus ni kita sebenarnya sinusitis adalah kita banyak ada 4 sinus dekat dalam muka kita ni. Peradangan, banyak tumpukan atau collection fluid dalam kita punya sinus yang you biarkan terlampau lama boleh jadi jangkitan kuman. Senang untuk develop penyakit sinusitis dan gejala dia lebih senang untuk kena jugalah. Mhm. Rhinitis sama juga, dia cuma lebih kepada kita punya struktur hidung, penebalan dinding hidung. Kalau kita dah lama expose kita dah lama kena allergic rhinitis tapi kita tak rawat, kita biarkan, kita just makan ubat yang doktor beri, contohnya ubat antihistamin lah, ubat selesema kan, supaya tak bersin, supaya tak selesema. Tapi kita tak rawat punca di dalam dia, ini bahaya. Lama-lama dia boleh end up dengan operation. Oh my god. Dan dia ada juga kategori dia. Ini acute, ini chronic. Kalau chronic tu biasanya kita akan sarankan jumpa dengan pakar ENT juga. Doktor biasa macam saya di klinik swasta, kita jumpa pesakit yang kronik-kronik begini, kita sarankan untuk jumpa dengan pakar ENT sebab dia prosedur salah satu dia punya pemeriksaan dia kena lakukan skop. Masuk teropong ke dalam ataupun dia buat scan. Ikut lubang hidung. Ikut lubang hidung. Itu saja cara yang terbaik lah nak confirm, nak pastikan sinus dia bersih ataupun tak. Takut pula kita nak check kau ada sinus ke tidak kan. Tapi itulah caranya. Jika tidak, bahaya nanti boleh sampai operation ya doktor? Yes. Okey, itu dia. Okey, kepada anda yang mungkin nak tanyakan soalan macam yang dilakukan oleh kawan-kawan kita tadi, teruskan hantarkan soalan anda di ruangan FB Live kita di FB Sinar Plus saja. Kami akan pick up soalan anda dan pastikan anda dah like, share, subscribe ke semua platform media sosial kami sebabnya lepas ni kita ada segmen Sinar Plus di mana anda boleh menang hadiah dan juga wang tunai. Begitu, kalau tak subscribe, tak like, tak follow semua platform kami, tak layak jadi pemenang. Begitu mudah saja. Okey, sebelum kita kembali kepada soalan yang dah tersedia dalam kita punya list hari ini, saya ambil satu lagi soalan doktor daripada kita punya geng-geng netizen kita.
Daripada Shirin Shazwani. Oh, nama orang sekarang doktor. Dia kata, adakah kafein membawa kepada buruknya lagi migrain? Atau adakah mengambil kafein dalam jumlah sedikit dapat membantu melegakan migrain? Macam mana tu doktor? Dia kata kafein tu punca migrain ke ataupun boleh tak ambil sikit untuk hilangkan migrain? Okey, dia pun tak ada tanya juga ni sebenarnya, okey. Tapi memang ada kajian yang menunjukkan lepas kita ambil migraine tu, kita ambil kafein ni, doktor. kopi ni, Jangan ambil migrain doktor. kita punya gejala migraine tu berkurang. Ha. Okey, susah. So ada setengah orang pesakit kita tanya bila dia ambil kopi, dia makin teruk pula. Mm-mm. Okey, so dia lebih kepada kita pun tak pasti punca dia kenapa. Uh, Susah nak jawab lah. Okey, kalau nak cakap etiologi nak ambil sedikit saja, lepas tu supaya nak elakkan migraine you datang, and then ambil sedikit sajalah. Mm-mm. Sebab kafein ni dia dalam dia kafein ni dia kena hati-hati. Banyak faktor lain juga yang dia boleh timbulkan. Selain daripada kalau you makan terlampau banyak, you akan tinggikan you akan dapat serangan migraine ke ataupun headache. Tapi kafein kalau you ambil terlampau banyak, salah satu dia punca dia insomnia lah. Tak boleh nak tidur. Betul. Jantung boleh jadi lebih laju. Ada setengah orang datang jumpa kita dekat klinik, jantung dia lebih laju, dia rasa macam panas, lepas tu dia rasa jantung dia berdebar. Dan kita tanya further history, kita tanya ada penyakit jantung semua tak ada. Lepas tu kita tanya ada makan apa atau minum apa, dia cakap dia selalu ambil kopi. And then 2 jam lepas dia ambil kopi 2-3 paket tu. Then baru dia develop yang ini. So kita suspect ini boleh disebabkan oleh kafein. Okey, macam saya pula doktor, kalau saya ambil kafein saya hyper. Saya bukan kalau budak ambil coklat akan jadi sugar rush kan. Correct. Saya kalau kafein memang beginilah keadaan saya doktor. So okey, doktor, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Dan sebelum itu ada pula yang bertanya-tanya kat depan Eddie ni apa yang warna biru, warna pink, warna kuning ni. Okey, ini merupakan Karangcraft face mask. Okey, kita ada pack ini, pack dalam ni ada 10 face mask sebenarnya setiap pack ini. Lepas tu kita juga ada individual case, maksudnya hygienic case, maksudnya lepas pakai je face mask tu boleh masuk dalam hygienic case tu untuk simpan sekejap ke tengah makan ke begitu. Harap saya dapat menjawab persoalan anda lah ya. Boleh beli di laman web kami ataupun boleh cuba Google je Karangcraft punya face mask begitu. Bagi hadiah pun cantik tau warna. Okey, soalan berikutnya untuk Dr. Arisman kita. Doktor, saya baru lepas melahirkan anak. Bukan saya doktor, orang yang tanya ni. Peliknya sejak itu saya kerap berdepan dengan masalah senggugut setiap bulan. Apa nasihat doktor? Okey, senggugut. Lepas beranak kerap pula ada senggugut doktor. Alright, senggugut kita bahasa medikal kita panggil dysmenorrhea lah. Apa doktor? Dysmenorrhea. Okey, silakan doktor. Okay. Dia period pain lah. Okey, sakit yang terlampau, sakit yang timbul pada saat haid berlaku ataupun 1 hari atau 2 hari sebelum haid berlaku. Ini sebenarnya kalau kita boleh klasifikasikan juga kepada 2, primary dengan secondary dysmenorrhea. Kalau primary ni yang memang fisiologi maksudnya pada saat kita pada perempuan yang datang haid 1 hari atau 2 hari, dia punya rahim tu, dinding rahim dia menebal berlaku penebalan pada dinding rahim dan dia akan release satu mediator kita panggil prostaglandin. So semakin tebal dan semakin tinggi prostaglandin dan sakit tu semakin banyak. So bila dia semakin berkurangan, maksudnya dah hari ke-3, hari ke-4, perdarahan dah banyak, dinding rahim tu dah semakin menipis. So prostaglandin ni pun akan semakin berkurangan, jadi sakit pun akan semakin berkurangan. So ini kita panggil sebagai primary dysmenorrhea, which is ada setengah orang dia punya level threshold sakit dia rendah, dia terpaksa ambil ubat tahan sakit tapi dia tak perlukan yang terlampau lama. Alright. Yang kedua, secondary dysmenorrhea ni adalah ada penyakit behind dia punya tanda-tanda period pain ini. Contohnya seperti pesakit yang ada masalah pada rahim mereka sendiri, endometriosis, ada fibroid ketumbuhan, adenomyosis. So untuk kes begini, secondary dysmenorrhea ini memang perlukan rawatan ataupun rujukan ke pakar ONG, obstetric and gynecologist. Dan sebenarnya ada kajian menunjukkan jika anda pesakit ini termasuk dalam golongan yang primary dysmenorrhea, dia punya rahim semua everything normal. Sebenarnya lepas bersalin
kajian menunjukkan dia punya risiko kekerapan sakit senggugut tu semakin berkurangan, bukan semakin bertambah. Okey. Okey, ini untuk primary dysmenorrhea. Tapi Mm-mm. kalau selepas bersalin dia punya senggugut dia makin turut pula, Mm-mm. terbaik adalah jumpa dengan pakar. Iya. Okey, jumpa dengan doktor, doktor akan tanya macam-macam, dia cakap okey ni boleh jadi normal, dia akan sarankan you untuk buat ultrasound ke, dan kemudian dia akan rujuk dengan pakar. Kadang-kadang boleh jadi disebabkan oleh masalah hormon dan sebagainya. Betul. Banyak sebenarnya isu kadang-kadang wanita sendiri pun tak faham masalah mereka sendiri. Betul, banyak yang kita kena belajar sebenarnya. Sebab apa ni doktor, dalam Borak Bibir Merah di Sinar Plus kami ada bincangkan tentang vaginismus ataupun panic vagina. Saya pun Oh, baru panic dengar doktor. vagina. Yes. So ramai macam betul ke wujud perempuan sendiri pun tak tahu doktor. Begitu. Jadi silalah berjumpa dengan yang lebih pakar ataupun cari Dr. Arisman untuk tahu dengan lebih lanjut lah. Okey. Seterusnya soalan ini ialah ramai akak-akak hantar soalan ni doktor. Doktor, saya seorang wanita berusia 32 tahun dan sebagai doktor lah ini. Sebaya. Dan mempunyai penyakit darah tinggi. Soalan saya, bolehkah saya berhenti mengambil ubat saya jika bacaan tekanan darah saya kembali ke tahap normal? Ni ada potensi belajar daripada Cik Google ni. Jawapan doktor. Okey, menarik soalan ni sebab yang ini yang kita selalu jumpa dekat kalau saya sendirilah, saya selalu jumpa dekat klinik saya, pesakit-pesakit yang dah lama makan ubat ataupun dia nak makan ubat tapi dia akan tanya, boleh tak ada kemungkinan untuk saya berhenti ubat? So kalau kita tengok tekanan darah tinggi, hypertension pun sama juga. Ada kebanyakannya etiologi punca dia sebabnya kita tak tahu, kita tak pasti. Tapi bila kita tengok faktor usia meningkat, lepas tu kita nampak dia punya background, family history ayah, emak atau adik-beradik ada penyakit darah tinggi, kemungkinan besar mereka pun akan mengalami darah tinggi, tekanan darah tinggi. Cuma beza dia lambat ataupun cepat. Okey. So kalau kita tengok statistik daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity 2019 yang dikeluarkan tahun lepas, ni untuk pengetahuan kita lah sebelum kita nak jawab soalan tadi tu. Ya. 3 daripada 10 orang, 3 daripada 10 orang dalam kita punya lingkungan ni, ataupun sekitar 6.4 juta orang di Malaysia sebenarnya menghidap hypertension, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bermaksud tekanan darah kita lebih daripada 140 yang sistolik yang atas tu, dan bawah tu diastolik tu dia lebih daripada 90. Ini baru kita katakan ada penyakit tekanan darah tinggi. Dan daripada yang kita cakap tadi, yang saya sebut tadi 6.4 juta orang, separuh daripada jumlah ini dia tidak tahu dia sebenarnya ada penyakit darah tinggi, melainkan dia pergi jumpa doktor. Okey, ada klinik yang lakukan penyaringan tekanan darah. So kita akan dapat detect daripada ini. Okey, tanpa diorang sedar, tanpa diorang cakap saya tak ada sakit kepala, saya tak ada sakit dada, tak ada pening-pening, kenapa tekanan darah saya tinggi? So actually banyak faktor. So kita tak akan terus labelkan orang macam ni tekanan darah tinggi, tapi kita ada beberapa cara nak kenal pasti. Biasanya kita akan bagi satu kertas untuk monitor sendiri di rumah ataupun datang 2-3 kali dalam satu minggu untuk tengok trend bacaan tekanan darah. Okay? Dan orang yang separuh daripada jumlah tersebut tadi yang tidak tahu ada penyakit darah tinggi, tetapi bila dah tahu dia ambil ubat, cuma 90% saja yang mengambil ubat-ubatan dan separuh daripada 90% itu saja yang berjaya kontrol dia punya tekanan darah. Okey. Okey. Kenapa sebelum saya jawab juga, kenapa kita perlu makan ubat tekanan darah tinggi? Sebenarnya kita risau dia punya komplikasi. Kalau you biarkan lama tekanan darah tinggi kita dalam badan, sebenarnya kita bagi beban kepada jantung kita. Lama-lama kita akan dapat tekanan serangan jantung, heart attack. Tekanan darah yang terlampau tinggi, you biarkan terlampau tinggi pada satu tahap lebih daripada 180 sistolik, risiko untuk pecah pembuluh darah dalam otak yang kita panggil stroke, hemorrhagic stroke boleh berlaku. So yang paling juga yang kita takut sebenarnya adalah dialisis, gagal buah pinggang. Semua ini adalah salah satu komplikasi besar daripada tekanan darah tinggi. Kenapa you perlu makan? Sebab kita nak elakkan benda ni, alright? Kita nak kontrol, kita nak jaga. So kalau kita punya tekanan darah dah terkawal, kita dah makan ubat, lepas tu tekanan darah dia dah terkawal. Dia cakap tekanan darah saya dah terkawal, boleh tak saya stop ubat? Sebenarnya tak boleh. Okay. Sebab dia punya tekanan darah normal disebabkan oleh ubat. Ya. Kalau you stop ubat, ada risiko untuk tekanan darah dia naik balik. Mungkin lambat kalau dia amalkan gaya hidup yang sihat, tak stres, kurangkan garam, tak merokok, berat badan dia turun. So kemungkinan besar tekanan darah akan sangat cantik dan kita ada target kita. Kalau orang yang tak ada penyakit kencing manis dan sebagainya, kita punya target bawah 140, bawah tu dah sangat cantik. Kalau ada kencing manis, kita target bawah 130 untuk yang sistolik. So jawapan dia adalah sebenarnya tidak boleh. Tapi jika nak juga,
kita boleh doktor kena jumpa dengan doktor dulu. Jumpa doktor yang selalu beri anda ubat, tanya dia kalau dia tengok you punya trend tekanan darah selalu bagus, you sangat disiplin, you jenis yang tak merokok, you tak ada penyakit lain seperti kolesterol tinggi atau kencing manis, you pun dalam usia yang 30-an, yang okey, yang aktif, dia boleh bagi you chance tapi dia akan suruh you pantau tekanan darah. Okey, maksudnya jangan buat keputusan sendiri, jangan pandai-pandai jadi doktor sendiri. Alright, jumpa doktor sebab kalau ada darah tinggi, ubat tu perlu makan. Perlu makan untuk Jangan nanti kontrol. doktor yang nak darah tengok perangai korang. Okey, doktor, ini ala-ala kita masuk pasal bab hipertensi ni kan, darah tinggi ni. Ada soalan daripada Zuriana Mat Hassan, dia kata, doktor, bolehkah doktor jelaskan mengenai hipertensi semasa mengandung? Adakah akan beri kesan kepada bayi? Doktor, macam mana? Okey, hypertension pada waktu mengandung. Okey, ada yang tekanan darah tinggi yang berlaku yang dia memang ada penyakit darah tinggi dari awal sebelum dia pregnant. Yang ini memang kena makan ubat tertentulah bila dia masuk bila dia tahu dia ada penyakit darah tinggi, bila dia dah tahu dia mengandung, so ubat dia mungkin besar doktor akan tukar yang sesuai untuk orang pregnant yang ambil lah. Selepas 20 minggu bila tekanan darah dia tak ada darah tinggi tapi waktu dia mengandung tiba-tiba nampak tekanan darah dia tinggi So kes begini memang selalu juga kita jumpa dan ubat juga akan diberikan sesuai dengan dia punya bacaan tekanan darah dengan kondisi dia, dengan risk factor lah. Doktor akan tengok benda-benda ni semua. Bila ibu mengandung ni mempunyai tekanan darah tinggi, hypertension yang tidak terkawal, risiko kepada baby tu ada. Okey, contohnya yang paling kita risau adalah miscarriage miscarriage ataupun low birth weight, baby kecil, lahir kecil So risiko tu ada. Jadi kalau you didiagnose ada tekanan darah tinggi sewaktu hamil, saranan kita terus jumpa dengar cakap doktor, makan ubat yang doktor beri sebab ubat untuk yang pregnant dia tak sama dengan ubat yang orang public yang tak pregnant ni ambil. So kita betul-betul jaga untuk orang yang mengandung ni. Kita kita tengok dos dia, kita pantau lebih kerap, kita akan tengok berat baby sekali macam mana. So benda-benda ni sangat penting untuk diorang nak elakkan risiko terjadinya yang macam paling kita risau miscarriage misalnya. Okey, dan saya harap jawapan doktor ini juga dapat menjawab persoalan oleh Nur Muhammad sebab dia tanya, doktor, isteri saya ada hypertension, adakah hypertension boleh mempengaruhi keguguran dalam kehamilan? So kita sekali lah kan, betul doktor? Alright, ini pula ada soalan ni doktor tentang fenomena sekarang doktor, orang zaman-zaman sekarang ni. Dia tanya kat sini mana ke? Dah leboh pula soalannya tadi. Dia tanya, dia kata pendapat doktor ni Farizatul Erna lah saya kira. Okey, dia tanya doktor, apa pandangan doktor mengenai produk-produk sampingan? Zaman-zaman sekarang ni doktor, macam-macam produk keluar doktor. Lepas tu yang kita ni pula yang menengoknya pula teruja nak beli. Ada yang untuk putihkan kulit lah, ada yang nak bagi kulit flawless lah, konon-konon bertenaga dan sebagainya, macam-macam doktor. Okay. Apa pendapat doktor? Ini memang saya tertarik nak jawab soalan ni. Kalau follower saya yang di Facebook, di page saya pun dulu saya aktif sangat kongsi tentang macam mana nak kenal ni produk yang bagus ataupun produk yang selamat kita ambil produk sampingan ataupun kita boleh klasifikasikan sebagai ini produk kesihatan ataupun yang produk kesihatan saya masukkan ni lebih kepada yang ubat-ubatan, suplemen yang jenis tablet, dia bagi tahu berapa kali sehari. Ada juga produk yang jenis yang makanan. Produk makanan ni termasuklah produk minuman. Contoh dia adalah jus, jamu, teh yang kita selalu kita boleh nampak dekat iklan dekat Facebook, IG. Betul, yeah. Banyak orang buat benda ni, banyak yang iklankan benda ni. Satu pertama sekali kita kena tengok adalah perlu tak kita ambil suplemen, produk-produk ni. Contohnya, saya ada darah tinggi, saya ada kencing manis, saya nak ambil suplemen lah doktor, saya tak nak makan ubat. Ini dah salah dah. Betul. So kita tahu suplemen adalah tambahan. So maksudnya you kena makan the main drug dulu, you kena makan rawat you punya tekanan darah tinggi, kencing manis. Kalau you nak ambil suplemen, yes. Selepas tu maksudnya you tambahan punya rawatan. Tapi itu pun kena hati-hati. So sekarang bila kita ambil produk sampingan, kenapa kebanyakannya doktor, terutamanya pakar kita ataupun saya dulu waktu saya bekerja dekat hospital kerajaan, kita tengok pesakit-pesakit kita dekat kecemasan dalam ward, kita nampak tu sebab kita educate public berdasarkan kepada pengalaman kita, mereka datang dengan hati bengkak, bacaan buah pinggang mereka rosak,
ataupun ada yang terjadi kanser tiba-tiba sakit pada hati dan sebagainya. Bila kita tanya dia punya sejarah, dia tak ada apa-apa penyakit yang lain, tak ada family history, tetapi dia ada mengamalkan satu produk. Okey, produk yang kita panggil produk overclaim lah. Kesihatan atau bahasa kasar dia kita panggil produk sampah. Okey. So produk sampingan tak perlu kalau you memang tak memerlukannya. Macam mana you nak tahu you perlu atau tak? Jumpa dengan doktor. Okey. So lagi satu untuk nak pastikan kita ni saya rasa penting untuk saya sampaikan. Produk sampingan ini selamat ataupun tak, kita nak tengok ada kelulusan KKM ataupun tidak. Okey. Nak tahu salah satu dia kita kena tengok pada ada dalam kita punya produk tu ataupun ubat tu dia ada stiker hologram dan dia juga ada nombor MAL lah, MAL. Yang ini untuk produk yang jenis vitamin, suplemen. Dia mesti ada benda ni. Kalau tak ada, kemungkinan besar kita susah nak cakap ini selamat untuk digunakan. Sebab once you dah dapat jumpa ada stiker hologram dan nombor KKM ni, kita dah boleh katakan ini selamat sebab dia dah lepas penapisan daripada KKM. Tapi untuk produk yang seperti yang kita cakap tadi macam jamu teh, itu memang tak akan ada kelulusan daripada KKM kerana dia termasuk dalam produk makanan. So nak pastikan dia selamat ataupun tak, susah kita nak katakan. Melainkan you dah sakit, you dah jumpa doktor, and then baru kita katakan ini mungkin disebabkan oleh produk. Ya, dah sakit tu dah tak boleh buat apa doktor. Kalau selesai dahulu pendapatan, selesai kemudian tiada berguna lah. Kita mengajar. Saya beri bahasa pula. Okey doktor, ini pula berkaitan tentang suplemen juga doktor. Doktor, saya membeli suplemen evening Primrose ke Primrose doktor? Primrose Saya pun tak tahu nama produk EPO. Disebabkan pengetahuan saya yang agak cetek, saya telah memberikan kepada suami saya lebih kurang 2 bulan lamanya sebelum ditegur oleh ibu saya. Agaknya Evening Primrose Oil ni untuk perempuan kot. Jadi saya takut doktor, adakah ia memberi impak tidak bagus kepada kesihatan suami saya? Macam mana ni doktor? Laki dia makan pula suplemen untuk bini. Dia dah ambil, lepas tu dia tahu dia berhenti kan? Lepas 2 bulan lah lepas suami dia dah hadap suplemen tu 2 bulan lamanya, mak mertua je tegur, kau bagi apa ke anak aku ni? Begitu. Alhamdulillah, nasib mak mertua dia yang tegur. Biasanya mak kita yang sarankan untuk ambil produk-produk ni. Ni mak mertua dia yang tegur. Okey, kalau dah berlaku benda ni dan suami tu dia tak ada apa-apa penyakit, salah satu cara yang terbaik adalah kita kena jumpa doktor, lakukan full medical check up. Satu benda, dua bacaan darah yang kita perlu ambil adalah fungsi hati dan juga buah pinggang, kerana hati dengan buah pinggang ni yang akan bekerja untuk untuk meriliskanlah bahan-bahan toksik dalam badan kita. So kalau ada produk-produk sampah yang kita katakan tidak selamat, dia akan ganggu antara dua benda ni, buah pinggang dengan fungsi hati. Alright. So kalau dia dah lakukan dan nampak bacaan dia normal, and then dia tak mengambil apa-apa produk lagi sekarang, so kita dah boleh katakan dia okey lah. Tapi kalau you nak teruskan juga produk tersebut, you kena hati-hati. Macam saya cakap balik kepada satu, sebelum kita nak kita bagi step yang lebih senang. Nak beli satu produk, first you kena tengok iklan dia dahulu. Alright. Iklan kena tepati akta iklan dan penjualan ubat lah 1996. Satu, you tak boleh overclaim. Maksudnya ada 20 penyakit, contohnya tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, hernia, kanser. You tak boleh promote, you tak boleh letak benda ni dalam kita punya iklan. Alright. Lepas tu dalam iklan kita juga kena ada satu kita panggil nombor KKLIU, Lembaga Iklan Ubat. Kalau ada benda ni dalam iklan, dan kita akan rasa kemungkinan yang produk ni boleh jadi memang selamat. Kalau you tak nak double check maksudnya kita kena pergi ke website NPRA nak tengok status produk tersebut. Kalau selepas tu kita dah nampak iklan dia menepati syarat, kita tengok pada produk yang saya cakap tadi lah. Kalau produk kesihatan, dia kena ada nombor, ada stiker hologram, ada nombor MAL. Kalau dia produk kosmetik, make sure you ada nampak dia punya notifikasi. Dia mula dengan note lah. So kalau ada benda tu, kemungkinan besar dia memang selamat untuk digunakan. Okey, senang cerita je doktor. Mungkin saya nak mewakili dia tadi ni. Mungkin soalannya begini doktor. Dia tanya macam, contoh kata kalau lelaki makan suplemen perempuan, ada efek ke tidak? Perempuan makan suplemen lelaki boleh ke tidak? Contohlah katakan, balik rumah dah harga benar tekak tu, buka peti ais, ada pula jus manjakani isterinya. Dia togok doktor. Lepas tu ada efek ke tidak doktor? Itu saya rasa mungkin persoalan dia tu kot doktor. Okey, nak cakap ada efek.
Susah nak cakap lah. Susah nak cakap sebab ada yang paling kita risau adalah bila produk suplemen tersebut mempunyai bahan terlarang. Contohnya ada steroid. Kemungkinan besar memang akan ada efek. Tak kisahlah dia perempuan ke dia lelaki ke. Kadang-kadang sorry to say sebab bila orang yang menjual produk-produk ni dia just simply untuk cakap. Contohnya terlebih yang paling tak bagusnya sebenarnya adalah kerana kita punya agent yang nak jual, nak lariskan dia punya produk, dia overclaim. Dia macam-macam. Produk ni suami boleh ambil, isteri pun boleh ambil. Bayi kecil pun boleh ambil. Kalau dia tanya, saya nak beli untuk orang tua pun boleh ambil. So dia nak overclaim, dia nak lariskan jualan dia, semua benda dia nak kasih. So efek tu mungkin ada, tapi nak cakap sebenarnya kalau you makan sayur-sayuran, you makan buah-buahan, actually vitamin dan mineral yang you dapat tu sebenarnya dah cukup kalau kita based on piramid makanan lah. Tapi yelah kita tahu orang Malaysia, kita nak cepat, kita nak elakkan ubat makan moden ni, kita nak try. Sebenarnya ini salah satu persepsi kita yang salah. Kita selalu cuba-cuba. Maksudnya saya nak cubalah. Saya nak beli satu je. Yang ini you beli satu, kalau 10,000 orang beli, penjual ni pun dah untung dah. So dia akan create another product pula. Dia dah tahu produk dia dah boleh jadi akan viral, jadi sampah. Dia akan buat satu produk lain pula, dia tukar jenama. 10,000 lagi orang beli, dia dah untung banyak dah. Ya, begitu. Tapi senang cerita begini je lah. Kalau boleh elakkanlah. Kau dah tahu itu ialah produk isterinya. Tak payahlah lelaki suaminya pun sibuk nak minum. Kan begitu. Senang cerita kan. Tiba-tiba suaminya pula lagi cantik daripada isteri. Macam mana doktor? Dah pening pula kepala kan. Okey. Jadi kalau ikutkan doktor, banyak lagi soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Pertanian ni dekat FB Sinar Plus pun berit-derit orang hantar soalan. Tapi sayangnya tak sempat. Tapi insyaAllah pada masa hadapan mungkin kita boleh sekali lagi bersama dengan doktor untuk kita jawab pelbagai soalan yang diajukan oleh pembaca dan juga pengikut setia Sinar Plus. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Arisman sudi bersama dengan kami live hari ini. Kepada anda semua, pastikan terus bersama dengan kami khususnya pada pukul 8.30 malam nanti sebab kita ada Sinar Pulus. Sinar Pulus, ada hadiah juga menanti anda semua pada pukul 8.30 malam. Macam-macam kita nak bagi kepada anda. Tetapi sementara nak tunggu malam tu apa kata sekarang ni, kita pergi ke pusingan Sinar Prize. Assalamualaikum, saya Rizamin. Riz ingin mengucapkan happy first anniversary kepada Sinar Plus, di mana kami pihak artis akan sentiasa menyokong Sinar Plus dan kami berdoa Sinar Plus akan berjaya dan terus maju. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum kepada sidang redaksi dan semua pembaca Sinar Plus. Saya Yati Kitchen ingin mengucapkan tahniah di atas ulang tahun yang pertama Sinar Plus. Saya doakan semoga Sinar Plus terus cemerlang dan sukses selalu. Hai semua, saya Rina Zaj. Saya ingin mengucapkan happy anniversary kepada Sinar Plus. Semoga terus sukses dan maju jaya, dan tahniah di atas ketekunan dan kesungguhan semua tim Sinar Plus. Teruskan memberi kami informasi yang terbaik dan menarik. We love you Sinar Plus. Bye. We love you too, Dato' Rina. La ilaha illallah kan. Sasul lah kita petani awak. Apapun, terima kasih kepada anda kerana setia lagi bersama dengan kami ya di Sinar Plus FB-nya secara langsung. Kami dah jawab tadi soalan anda berkaitan dengan medik bersama dengan Dr. Arisman. Banyak lagi soalan sebenarnya. Terima kasih tau. Sekali untuk menghargai kesetiaan anda, sokongan anda bersama dengan kami daripada tadi sampailah ke sekarang ni. Inilah masnya Sinar Prize seperti yang saya janjikan tadi untuk petang pula. Alright, kita ada banyak hadiah kat depan saya ni. Go dah kan. Alright. Kita nak bagi anda hadiah lagi. Tetapi untuk makluman anda semua ya, sebab tadi saya sempat juga baca masa tengah break tadi kan, komen-komen kata, tu dah dapat pemenang tu, kroni lah tu. Tu macam mana jawapan dia boleh dapat dulu sebelum saya bagi bagi soalan? Sabar, tenang je tuan-tuan puan-puan semua, jangan kena darah tinggi. Saya jelaskan kepada anda semua. Yang pertama sekali, tiada kroni yang kami tak ada kroni lah. Masing-masing dengan rezeki masing-masing lah. Siapa pantas, dan kan saya cakap daripada awal lagi segmen Sinar Prize ini, kita akan cari pemenang
dengan jawapan yang paling tepat dan juga paling cepat jawapannya di FB kita. Dan kepada anda yang mungkin tertanya-tanya macam mana dia boleh bagi jawapan padahal host baru je bagi soalan begini, mungkin ada isu dengan hubungan internet di kawasan anda, begitu. Mungkin delay sampai ke rumah anda dah delay, orang tu internetnya cepat, begitu. Tapi apapun kita serahkan ini kepada soal rezeki. Kita cuba. Kok lepasnya anda pula menang, sabar ya. Tiada unsur kroni, tiada unsur rasuah di dalam Sinar Plus. Begitu. Kalau tidak, baik saya je menang iPhone. Kan buat apa saya bagi kat korang semua? Saya pun nak menang hadiah juga. iPhone 12. Tahu tadi saya melepas. Tapi korang yang dapat kan? Alright. Jadi sekarang ni producer kata, teruslah aku bebel apa lagi. Dibagilah soalan. Tak ada kroni, bagilah soalan cepat. Okay. Producer relax. Producer. Okay. Sekarang ni untuk soalan yang ke 40. Dah masuk 40 soalan kita rupanya petang ni. Bayangkan kalau kroni, berapa kroni yang saya boleh bawa. Jangan fitnah saya, okey? Alright. Untuk ke soalan ke-40 ini, okey, saya ulang lagi sekali kepada mungkin anda yang mungkin baru bersama dengan kami. Cara nak menang Sinar Plus ini mudah saja. Terlebih dahulu anda perlu like, follow, subscribe ke semua platform media sosial Sinar Plus. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Dah selesai subscribe, like, follow ke semua platform kami. Lepas itu anda bersedia saja dekat ruangan komen FB Sinar Plus. Okey, ingat kami hanya pick up jawapan di FB Sinar Plus punya live saja. Mungkin anda jawab dekat Sinar Harian, so kami tak dapat jawapan anda. Anda marah kami, bukan salah kami tau. Okey, alright, ingat anda dah follow, subscribe, like semua platform kami. Lepas tu sekarang standby saja di live Sinar Plus kita, FB Sinar Plus. Setiap soalan yang saya bagi, contoh kata kejap lagi saya nak bagi soalan nombor 40. Anda jawab jawapan 40 dengan jawapan anda. Siapa cepat dia dapat. Okay? Alright. Okay. So sekarang ni untuk soalan yang ke-40, pemenang akan menerima FG Wallet Bird Nest, tajaan FG Wallet Bird Nest by Fauzia Gaus. Ini dia minuman sarang burung daripada Datin Fauzia Gaus kita. Nampak tak? Nanti kita akan bertenaga, sihat, ceria dan juga vast macam Datin Fauzia Gaus. Terima kasih FG Wallet. Selain itu anda juga akan menerima ini dia hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, ini untuk soalan yang ke-40. Dengar betul-betul. Alright. Soalannya berbunyi begini. Lah, bukan berbunyi begini. Dia suruh aku nyanyi pula. Okey, anda kena teka siapakah penyanyi bagi lagu yang bakal saya dendangkan. Aku nak kena menyanyi lah pula. Alright. Are we ready? Okay, music please. Tak ada muzik. Muzik pun tak sudi dengan aku. Okay. Lagunya berbunyi begini. Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan sutera. Producer kata dah berhenti nyanyi. Roboh nanti di studio ni. Okey. Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan sutera. Siapakah penyanyi bagi lagu ini? Tak tahu. Famous lagu tu. Alright. Itu ialah untuk soalan yang ke-40. Nak aku nyanyi lagi ke? Tak nak kan? Okey. Soalan ke-40. Teka siapakah nama penyanyi bagi lagu yang saya dendangkan tadi. Alright. Itu untuk soalan ke-40. Soalan ke-41. Alright. Anda akan menerima hadiah tajaan Subam. Thank you so very much Subam sebab menaja hadiah kita. Alright. Subam Dual Rapid Age Relieving plus Restoring Moisturizer plus Subam Dual Cooling plus Moisturizing Cream Body Wash tajaan Subam. Ini dia kat depan ni. Kepada anda yang mungkin ada masalah berkaitan kulit ya dan sebagainya, ada alergik dan sebagainya, boleh cuba Subam. Bagus tau produk ni. Okey. Untuk soalan yang ke-41 ini, ianya berbunyi begini. Siapakah Ratu Bowling Negara? Ni gimnas. Ratu Bowling Negara. Begitu. Siapakah nama Ratu Bowling Negara ataupun siapakah Ratu Bowling Negara untuk soalan 41. Alright. Dan kita dah ada pemenang untuk soalan yang ke-40. Siapakah gerangannya yang menang nombor 40 itu? Okey. Pemenangnya bernama Syahril Ralmi Muhammad Syarif. Okey, Syahril Raimi Muhammad Syarif. Amboi, nama kelas. Penat nak isi bulan exam. Okey, tahniah kepada Syahril. Itu untuk pemenang nombor 40. 41 belum masuk lagi pemenangnya. Okey, kepada anda kita teruskan dengan soalan yang ke-42. Untuk hadiah soalan 42, pemenang akan menerima produk pengurusan
Slimming produk tajaan daripada Lana Labs. Ini dia, ini bukan. Ini dia. Produk daripada Lana Labs, okey. Mak, anda nak cantik, anda nak kurus, gunalah Lana Labs. Begitu. Cantik weh, macam hamper orang kahwin dapatnya. Alright. Jadi terima kasih Lana Labs. Selain itu anda juga akan menerima hadiah iringan seperti biasa daripada Lata Express. Okey. Seterusnya Expressway. Okey, seterusnya soalan nombor 42. Soalannya berbunyi begini, okey. Apakah nama sambutan perayaan menuai bagi kaum India? Apakah nama sambutan perayaan menuai bagi kaum India? Lah seronoknya. Dia perayaan ini sangat happening, sangat berwarna-warni ke? Itu Rangoli. Oh tapi dia ada tanak-tanak nasi, dia ada macam batang tebu, begitulah dan sebagainya. Alright. So apakah nama sambutan perayaan menuai bagi kaum India? Mesti anda tahu, Google lah juga kalau tak tahu. Okey, bab ini boleh Google. Bab kesihatan jangan Google. Bab kesihatan jumpa doktor. Macam tadi ada Dr. Arisman. Begitu. Okey. So sekarang ni kita dah ada pemenang untuk soalan 41, namanya Aish Lashira. Nama korang sekarang ni Aish Lashira. Okey, tahniah Aish Lashira. Anda adalah pemenang bagi soalan 41. Sekarang ni kita nak pergi soalan yang berikutnya pula. Tetapi kita dah pun terima pemenang bagi soalan ke-42. Okey, soalan 42 pemenangnya adalah Rina Ham. Rina Ham ke Rina Ham? Rina Ham kot. Takkan Ham pula kan? Rina Ham. Tahniah Rina ya. Rina, tahniah, anda pemenang soalan 42. So sekarang ni kita teruskan ke hadiah yang berikutnya. Hadiah nombor 43. Soalan 43, pemenang akan menerima hamper tajaan di Choco. Berat kejap, kena pakai dua tangan. Hamper tajaan di Choco. Alright. Ini dia, jatuh pula atas hijab. Hamper tajaan di Choco berserta dengan wang tunai RM100 juga tajaan di Choco. Bayangkan kalau kami ada kroni, buat apa saya bagi soalan ni? Baik saya bagi kawan-kawan saya juga sini. Okey, anda perlu jawab soalan ini. Selain itu, selain dapat daripada hamper di Choco, dapat wang tunai RM100 daripada di Choco, anda juga menerima hadiah iringan daripada Lata Expressway. Alright. Untuk soalan yang ke-43 tadi, ini kepada peminat-peminat Korea. Tadi siapa nama boyfriend Blackpink tu? Korang dah tahu dah? Mesti tahu kan? Okey. Ini untuk peminat-peminat Korea juga, K-pop. Alright. Sarang he. Okey. Jika abang-abang di Korea kita panggil oppa. Oppa. Okey. Jika abang-abang di Korea dipanggil oppa, apakah pula panggilan bagi pakcik? Abang kita panggil oppa. Kalau pakcik kita panggil apa? Kalau makcik aku tahu lah, makcik Ajuma. Begitu kan? So sekarang ni oppa ialah abang, pakcik apa pula? Apakah panggilan bagi pakcik di Korea? Alright. Okey, seterusnya kita lanjutkan ke soalan yang ke-44. Okey, tadi itu ialah soalan 43 ya. Untuk apakah nama panggilan atau sebutan pakcik bagi Korea, K-pop. Okey, kenapa kena Korea kepala aku begini? Okey, so sekarang ni kita lanjutkan ke soalan yang ke-44. Anda akan menerima hamper Mark & Spencer. Saya tak tipu tau, memang berat. Mark & Spencer hamper tajaan KPJ Rawang. Terima kasih KPJ Rawang. Terima kasih banyak-banyak. Banyak hamper kita dapat tau. Mark & Spencer punya hamper. Dan of course hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, soalan nombor 44 berbunyi begini. Apakah kosakata Melayu bagi perkataan trending? Alamak, ini siapa yang selalu baca Sinar Plus, Sinar Harian mesti tahu. Mana tadi ada surat khabar aku nak tunjuk kat korang tadi? Hilang pula. Ya. Alright. Jadi kepada anda, apakah kosakata Melayu, kosakata Melayu bagi perkataan trending? Okey. Dalam bahasa Melayu, kalau Englishnya trending, alright, trending, alright. Kalau bahasa Melayunya apa? Tengah trending sekarang ni, tengah begitu. Alright. Itu ialah untuk soalan nombor 44 dan kabarnya kita dah ada pemenang bagi soalan 43. 43 dimenangi oleh Syamimi Ramli. Tanah Syamimi Ramli, anda dapat menang hadiah di tempat. Anda dapat hadiah nombor 43 punya soalan. Okey. Dan seterusnya kita nak lanjutkan dengan soalan yang ke-45. 45, soalan 45, pemenang akan menerima tudung eksklusif
Hatta Dolmat, hijab Hatta, ini dia cantik warna pink. Berserta dengan ini dia Beatles Bake Cookies, juga tajaan daripada Hatta Dolmat. Nampak tak? Pakai raya cantik weh. Lepas tu anda juga akan menerima tentunya hadiah iringan daripada Lata Expressway. Sekarang ni petang-petang kita main bahasa lah, teka-teka bahasa lah pula ya. Okey, seterusnya soalannya berbunyi begini. Untuk soalan 45, apakah maksud perkataan ini? Perkataannya dalam bahasa Arab, okey. Perkataannya berbunyi wazatun. Wazatun. Di mana saja tu Wahidah Wasini. Ini wazatun. Apakah maksud perkataan dalam bahasa Arab ini? Wazatun, bahasa Arabnya bahasa Melayu apa? Siapa sekolah Arab mesti tahu ini. Ini ialah untuk soalan yang ke-45. Alright, 45. Apakah maksud perkataan wazatun? Saya lanjutkan ke soalan yang ke-46. 46 pula, okey, pemenang akan menerima tudung eksklusif by Rico Rinaldi. Tudung eksklusif by Rico Rinaldi, okey, berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Terima kasih banyak Rico, terima kasih banyak Lata Expressway. Okey. Soalannya berbunyi begini pula ya untuk 46, okey. Apakah kosa kata Melayu bagi perkataan pick up line? Pick up line macam kita selalu ngorek-ngorek orang tu, kan? Apakah kosa kata Melayu bagi perkataan pick up line? Kalau pick up line, bahasa orang putihnya, bahasa Melayunya apa? Lah, main teka-teka bahasa kita petang ni ya. Alright. Jadi kepada anda semua, itu ialah soalan ke-46. Kita masih lagi menantikan pemenang bagi jawapan 44, 45, 46 ya. 47 ada ke tidak ni? 47, Man dah tanya 47. 44, 45, 46. Masih lagi menantikan pemenang-pemenangnya. Jika anda tahu jawapannya, cepat-cepat ya jawab. Sebab kami nak bagi hadiah kepada anda semua. Janganlah bagi orang lain menang pula kan. Biar korang yang menang. Kami sayang korang. Begitu. Okey. Dan kepada anda semua, alright, petang nanti pula. Sekarang ini anda bersama dengan kami di sesi terakhir Sinar Press bagi sesi petang ini. Nanti malam nanti ada lagi. Pastikan anda bersama dengan kami pada jam 8.30 malam, pada pukul 8.30 malam. Sebabnya kita nak main Sinar Pulus. Sinar Pulus tu macam mana? Apa benda Sinar Pulus tu? Kau daripada tadi sebut Sinar Pulus. Sinar Pulus ni begini ceritanya. Kita akan main teka-teka perkataan macam zaman-zaman Saiputar Halim, zaman Roda Impian dulu. Okey, kami akan beri beberapa perkataan untuk anda teka. Alright, kita akan bantulah, jangan risau. Kami bagi clue, kami bagi belanja huruf dan sebagainya untuk anda mudah teka. Lepas tu, setiap perkataan itu anda akan terima kita ada handphone, smartphone daripada Aircon Communication. Kita ada iPhone OMG, iPhone XR, iPhone 12. Lepas tu apa lagi? Kita ada wang tunai tajaan LBS. Wow, LBS bagi 200, 400, 600, 1,000. Woi, 2,000 lebih. Ada lagi banyak hadiah lain. Sampingan-sampingan. Penaja-penaja kita semua akan terlibat pada malam nanti. Hadiahnya lebih grand gitu. Yang penting sekali ada iPhone. Alright. Kan. Okey, kepada anda semua, pastikan bersama dengan kami pada 8.30 malam. Selain itu, kita juga ada persembahan artis. Kita ada Wani Hasrita. Kita ada Naim Daniel. Semuanya tengah top sekali ni bersama dengan kita untuk menghiburkan anda semua. Apa lagi korang nak? Apa lagi korang nak? Cumanya korang kena tahanlah tengok muka Eddie ni daripada pagi sampailah ke malam. Lepas kau. Okey, sabar. Saya nak bagi hadiah untuk anda semua. Okey, sekarang ni kabarnya kita dapat ada pemenang untuk 44, 45, 46. Semua pemenang dah ada. Sekarang saya bacakan nama-nama pemenangnya. Untuk pemenang soalan 44, nama pemenangnya adalah Muhammad Akira. Nama Jepun dan Melayu. Muhammad Akira pemenang nombor 44. Lepas tu nombor 45 pemenangnya adalah Sulaiman Mira. Sulaiman Mira, laki ke perempuan Sulaiman Mira? Laki bini barangkali. Okey. 45 Sulaiman Mira dan juga 46 Siti Fatimah Kumin. Tanya Siti Fatimah Kumin. Jadi tanya kepada Muhammad Akira, Sulaiman Mira dan juga Siti Fatimah Kumin. Dan pastikan anda bersama dengan kami. Ingat saya sebut tadi 8.30 malam nanti. Okey. Kekal setia bersama dengan kami. Standby bateri handphone pastikan penuh sebab kami ada banyak
hadiah untuk diberikan kepada anda semua. Okey, wang tunai lebih RM2,000, iPhone 12, iPhone XR, tudung berjenama, DJI Osmo, robot vacuum. OMG, banyaknya hadiah kami nak berikan kepada anda semua kan. Dan kita juga ada persembahan hebat daripada artis Wani Hasita dan juga Naim Daniel. Jumpa pada pukul 8.30 malam nanti. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai, selamat menyambut ulang tahun untuk Sinar Plus, supaya you guys terus sukses dan juga produce banyak lagi berita-berita yang menarik, especially untuk sukan. Hai, saya Hakim Musli. Selamat ulang tahun kepada Sinar Plus. Yang pertama, all the best. Saya doakan yang terbaik untuk Sinar Plus. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi untuk Sinar Plus. Selamat hari jadi. Yeay. Hai, saya Misha Omar mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari jadi yang pertama untuk Sinar Plus. 1 tahun yang penuh semangat yang berkobar-kobar, 1 tahun yang penting dan mudah-mudahan terus berjalan ke hadapan mengukir lebih banyak kejayaan. Selamat hari jadi Sinar Plus.